Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mari belajar sains bersama Cikgu Yang Izam. Pada kali ini, Cikgu akan mengajar bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Standard kandungan adalah 2.4 teknologi pengeluaran makanan. Standard pembelajaran adalah 2.4.1 berkomunikasi mengenai cara meningkatkan sumber, kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. 2.4.2 menilai penggunaan racun serangga dan kawalan biologi dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Teknologi pengeluaran makanan. Teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Antara langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan termasuk meningkatkan kualiti makanan, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan, menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu, dan menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Antara cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara iaitu penggunaan teknologi moden, pendidikan dan bimbingan kepada para petani, penyelidikan dan pembangunan, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum, pengurusan tanah yang cekap dan penggunaan baka yang bermutu. Dari segi penggunaan baka yang bermutu, penggunaan baka yang bermutu di Malaysia dapat mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu diperolehi melalui teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan teknologi mutagenesis. Antara ciri-ciri baka yang bermutu: cepat tumbuh dan matang, hasil yang banyak, daging, susu dan buah yang lebih bermutu, penjagaan mudah dan kos penjagaan rendah, dan rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan cuaca melampau. Ini adalah salah satu baka yang terbaik, iaitu kelapa sawit Tenera. Kelapa sawit ini mempunyai ciri-ciri berbuah lebat, mempunyai isi roh yang besar, sabuk yang tebal, tempurung yang nipis dan kandungan minyak yang tinggi. Untuk pengetahuan pelajar, Tenera adalah kacukan kelapa sawit jenis Dura dan juga Pisifera. Dura mempunyai sabut yang agak nipis, tempurung tebal dan isi roh yang besar. Manakala Pisifera mempunyai sabuk yang tebal, tempurung yang nipis dan juga mempunyai isi roh yang kecil. Hasil kacukan kedua-dua Dura dan Pisifera ini menghasilkan Tenera yang mempunyai sabuk yang tebal, tempurung yang nipis dan isi roh yang besar. Juga menghasilkan kuantiti minyak yang banyak. Belimbing bintang emas. Antara hasil kacukan antara MSTAR1 dan juga Mardi. Berwarna kuning keemasan, manis dan rangup. Betik eksotika. Ciri-ciri betik eksotika ini bersaiz besar dan mempunyai isi yang manis. Lembu Marifal. Lembu tenusuk kacukan ini menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan beriklim tropika.
Seterusnya, ayam akar putra. Ayam kacukan ini membesar dengan cepat dan dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Penggunaan teknologi moden. Teknologi moden diaplikasikan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Antara teknologi moden iaitu mesin pengisar dan mesin pengisi cecair yang berfungsi mempercepatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan. Pengklonan dapat mengekalkan ciri baik pada baka tanaman dan haiwan ternakan. Seterusnya, penggunaan jentera. Jentera seperti traktor, jentolak dan jentuai mempercepat proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Mari kita lihat video yang cikgu sertakan. Video ini menunjukkan mesin menuai moden yang digunakan secara berleluasa di negeri Kedah. Kita perhatikan betapa cekapnya mesin menjalankan proses penuaian, di mana bahagian belakang jentera menunjukkan pembuangan sisa pertanian yang tidak digunakan. Hasil tuaian disimpan di bahagian dalam jentera. Seterusnya, bioteknologi seperti pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Seterusnya, penggunaan drone dalam proses semburan pestisid dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. Kita boleh lihat penggunaan drone dijalankan secara meluas di negeri di sebelah pantai barat, iaitu kebanyakannya di Kedah, di Perlis dan negeri-negeri yang menjalankan pertanian, iaitu contohnya tanaman padi. Seterusnya, pendidikan dan bimbingan untuk petani. Beberapa agensi atau institusi memberi pendidikan dan bimbingan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian dalam usaha untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Penyelidikan dan pembangunan. Penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan dijalankan secara berterusan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah kekurangan makanan global. Beberapa buah universiti di Malaysia turut menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam usaha meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. Penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Oleh sebab keluasan tanah pertanian dan kawasan perairan yang sesuai adalah terhad, penggunaan tanah dan kawasan perairan perlu dilaksanakan secara optimum untuk meningkatkan hasil pertanian dan penternakan. Cara mengoptimalkan penggunaan tanah dan kawasan perairan. Yang pertama, mengusahakan tanah yang terbiar supaya menjadi tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian atau penternakan. Menyuburkan kawasan tandus, mengusahakan kolam pelombongan yang terbiar
supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti akuakultur air tawar. Seterusnya, mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti akuakultur marin, dan membina empangan dan tali air untuk tanah pertanian atau penternakan yang kekurangan bekalan air. Pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap melibatkan penggunaan pelbagai pendekatan untuk pertama, mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman dan meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Seterusnya, penggiliran tanaman. Contohnya, pada tahun pertama, petani mengusahakan tanaman berbuah seperti tomato. Pada tahun kedua pula, penanaman sayuran berdaun diusahakan, dan pada tahun ketiga, penanaman buah terung bagi tanaman berbuah dijalankan pada tanah yang sama. Ini menunjukkan penggiliran tanaman berbuah dan juga berdaun, menyebabkan penggunaan nutrien yang berbeza setiap kali penanaman. Tanaman campuran. Pada satu-satu kawasan, petani akan menanam pelbagai jenis tanaman dalam satu kawasan pada masa-masa tertentu. Seterusnya, penanaman teres sesuai untuk di kawasan yang mempunyai tanah pada kultur yang berbeza. Penggunaan racun serangga. Proses penghapusan perosak tanaman memainkan peranan yang penting dalam usaha menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak tanaman. Namun begitu, penggunaan racun perosak seperti racun serangga mempunyai kesan sampingan seperti mencemarkan alam sekitar, menyebabkan perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan, membunuh cacing tanah dan mikroorganisma berfaedah dalam tanah, serta mencemarkan tanah dan hasil pertanian. Kawalan biologi. Selain penggunaan racun perosak, kawalan biologi merupakan kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa dan pemangsa dan parasitisme yang digunakan untuk mengawal perosak tanaman di sesuatu habitat. Mari kita lihat video yang cikgu sertakan di mana burung hantu sedang memakan perosak, iaitu interaksi mangsa dan pemangsa. Amat mengerikan, ya. Seterusnya, jadual 2.6, kelebihan dan kelemahan kawalan biologi. Antara kelebihan kawalan biologi termasuk lebih mesra alam, tidak memudaratkan kesihatan organisma lain kecuali perosak tumbuhan, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan, dan lebih murah.
Antara kelemahan kawalan biologi adalah mengambil masa yang lebih panjang untuk mengawal populasi perosak tanaman. Sukar meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup. Memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan. Mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi tidak terkawal. Kawalan biologi yang digunakan tanpa perancangan yang baik akan menghasilkan pelbagai masalah. Contohnya, penggunaan cempelai untuk mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di Kepulauan Hawaii gagal kerana cempelai aktif pada waktu siang, manakala tikus pula aktif pada waktu malam. Hal ini menyebabkan cempelai beralih kepada burung dan telur penyu sebagai makanan. Seterusnya, mari kita lihat praktik formatif. Soalan pertama, nyatakan 4 ciri baka yang bermutu. Jawapan adalah cepat tumbuh dan matang, tahan penyakit, perosak dan cuaca melampau, mudah dan kurang kos penjagaan yang rapi, dan banyak hasil makanan yang lebih berkualiti. Soalan kedua, bagaimanakah baka yang bermutu diperolehi melalui teknologi moden? Jawapan adalah pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan teknologi mutagenesis. Soalan ketiga, namakan agensi yang memajukan pemasaran hasil tanaman negara. Jawapan adalah Fama. Soalan keempat, nyatakan 3 cara pengurusan tanah yang cekap. Jawapan adalah penggeliran tanaman, tanaman campuran dan penanaman teres. Dan soalan kelima adalah apakah yang dimaksudkan dengan kawalan biologi? Jawapan adalah kawalan biologi merupakan kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa dan pemangsa dan paratisma untuk mengawal perosak tanaman di sesuatu habitat. Itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Bye. Everything changes.